Kali ini kita juga membincangkan berkenaan isu yang selalu tular. Ia akan tular bukan saja bermusim tetapi seringkali diperkatakan iaitu tentang kes buli di jalan raya ataupun keganasan di jalan raya. Seperti mana yang kita kabarkan di awal Selamat Pagi Malaysia tadi, buli ini boleh menjadi punca kepada kemalangan, di mana kalau kita boleh tengok saban hari ada sahaja kes kemalangan yang dilaporkan di daerah-daerah apa. Jadi itu yang akan kita bicarakan hari ini bersama dengan tetamu kita di studio, SCP Sarifuddin Muhammad Saleh, Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih tuan bersama dengan kami dan juga terima kasih bagi pihak Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur bersama dengan kami pada pagi ini. Baik tuan, untuk kita bercakap lebih lanjut terus saja kepada pahaman tentang apakah yang dimaksudkan dengan buli di jalan raya ini. Buli jalan raya maksudnya apabila mana-mana pemandu di jalan raya ni mendatangkan rasa ketakutan ke atas pengguna jalan raya yang lain. Jadi pelbagai situasi, pelbagai bentuk apa pun dia memiliki advantage untuk menimbulkan rasa ketakutan ke atas pengguna jalan raya yang lain lah. Itu kita boleh katakan buli. Bila dia menimbulkan cara bagaimana dia menimbulkan rasa takut kepada pengguna jalan raya tu, ada pelbagai cara lah. Maksud dengan cara pemanduan dia ataupun yang lebih teruk lagi menggunakan apa-apa senjata ataupun menunjukkan apa-apa isyarat yang boleh mendatangkan rasa takut kepada pengguna jalan raya yang lain lah, pihak yang lain. Berdasarkan kes-kes buli yang dilaporkan, mungkin tuan boleh terangkan sebenarnya apa punca pembuli ini melakukan sedemikian di atas jalan raya ini? Sebenarnya ada pelbagai faktor lah. Antaranya disebabkan cara pemanduan. Bagi pandangan pembuli ini, mereka berada di pihak yang betul. Ataupun memang attitude pembuli ini, dia memang suka untuk memberi tekanan atau menduga emosi satu pihak yang lain. Dan juga ada juga pembuli ini disebabkan kes-kes kemalangan jalan raya lah. Jadi di situ akan timbul niat untuk memprovokasi pihak yang satu lagi. Jadi menggunakan, kalau dirasakan ada kelebihan, ada advantage, maka pembuli ini akan menggunakan rasa kelebihan itu untuk mendatangkan rasa takut kepada pihak yang satu lagi. Dan juga ada peluang. Dia ada peluang, dia akan menggunakan peluang tersebut. Ya, peluang itu salah faham juga boleh berlaku. Ya betul, salah faham disebabkan pemanduan lah dan juga ataupun kemalangan. Okey, tuan, apabila kita banyak bercerita tentang situasi dan juga kes buli di jalan raya, pada ketika ini bagi pihak PDRMC, apakah kes ini dianggap sebagai membimbangkan? Sebenarnya tidak membimbangkan sangat, tetapi kita yang dilaporkan mungkin tidak banyak yang dilaporkan, tapi yang kita risaukan yang tidak dilaporkan. Kadang ada pengguna jalan raya menjadi mangsa ni tetapi tidak ingin memanjangkan kejadian buli tersebut dan kita tak tahu situasi sebenar yang dilaporkan dan ataupun yang viral tu tidak terlampau banyaklah masuk within our control, dan kita berjaya menyelesaikan kes-kes yang sama ada diviralkan atau ada pengaduan kepada pihak polis. Bagaimana tuan melihat dengan penggunaan dashcam pada masa kini sebenarnya boleh membantu pihak polis bagi menyiasat lagi mengenai isu kes buli di jalan raya ini? Sebenarnya dashcam ini merupakan satu inisiatif yang baik kepada semua pengguna jalan raya. Saya nasihatkan kalau boleh semua pengguna jalan raya kalau ada kemampuan pakailah. Sebabnya untuk membantu pihak polis dalam melengkapkan proses siasatan kita, maklumat-maklumat yang dapat daripada dashcam tu sangat-sangat bantulah waktu, masa, bagaimana kejadian tersebut berlaku, nombor kenderaan, dan kita boleh tengok saksi-saksi bebas lain, dan semuanya penting untuk kita menentukan mana liability jenayah pada pembuli jalan raya tersebut. Sangat-sangat membantu. Kalau kita tengok di media sosial, ialah kemalangan itu mungkin tidak berlaku kepada tuan punya dashcam itu, tapi kepada orang lain. Daripada situ kalau kita tengok di media sosial, banyak video-video yang tular dan kita keluarga Malaysia pun boleh menilai siapa buli siapa sebenarnya. Betul. Boleh bantu jadi bukti lah. Sangat membantulah, sangat-sangat membantu. Okey tuan, sekiranya lah kalau sama ada pengguna jalan raya ataupun mangsa ataupun mereka yang berada berhampiran dan melihat situasi kejadian keganasan atau buli jalan raya itu, apa yang boleh dan juga tindakan yang boleh dilakukan? Yang penting sekali cuba membantu kalau mangsa itu berada dalam
keadaan yang boleh mendatangkan kehilangan nyawa. Sebab apa bolehlah menghubungi pihak polis, dan jika tidak boleh membantu disebabkan pelbagai faktor, dapatkan bukti-bukti kejadian tu sebagai saksi lah. Maksudnya mendapatkan perlakuan tu, merekodkan ke kalau boleh, dan mendapatkan fakta-fakta kejadian tu. Maksudnya siapa pelaku tersebut, kenderaan apa yang digunakan, berapa orang dalam kenderaan, bangsa apa, dan itu semua sangat membantulah. Di tempat lokasi di mana kejadian dan perihal kejadian tersebutlah. Apa di antara undang-undang ataupun akta yang melindungi mangsa-mangsa pembuli jalan raya ini, Tuan? Dalam undang-undang dia tak ada spesifik akta mengatakan akta pembuli jalan raya ke whatsoever lah. Cumanya kita siasatan pihak polis menjurus kepada dua pendudukan undang-undang. Pertamanya di bawah Kanun Kesesaan dan keduanya di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di bawah Kanun Kesesaan ada beberapa undang-undang. Pertamanya, jika kejadian buli itu boleh mendatangkan cedera, kita siasat di bawah Seksyen 323 Kanun Kesesaan. Jika mendatangkan cedera dengan menggunakan senjata, disiasat di bawah Seksyen 324 Kanun Kesesaan. Dan sekiranya menjadi sehingga kepada kematian ke apa disebabkan kejadian tersebut, makanya kita akan siasat di bawah Seksyen 302 lah, very popular section. Lepas tu satu lagi, jika mendatangkan rasa ketakutan, kegusaran, ancaman, kita siasat di bawah Seksyen 506. Maksudnya ugutan jenayah lah, dia keluarkan parang ke pisau ke kayu ke apa. Kita biasa siasat di bawah Seksyen 506 Kanun Kesesaan lah. Dan satu lagi, jika kenderaan tersebut dihianati, dipecahkan side mirror kan, ada kan di video-video kita nampak motosikal ni kadang dia pecahkan side mirror ke apa, kita akan siasat di bawah Seksyen 427 Kanun Kesesaan, mendatangkan hianat lah. Dan juga di bawah Akta Pengangkutan Jalan ada dua seksyen lah kita akan gunakan, iaitu Seksyen 42.1 Akta Pengangkutan Jalan, iaitu mandu secara melulu. Yang ini pun kita selalu tuduhlah di mahkamah pihak trafik Kuala Lumpur. Dan satu lagi adalah Seksyen 48, iaitu mendatangkan halangan di atas jalan raya. Seksyen 48 Akta Pengangkutan Jalan. So ini dua seksyen di bawah Akta Pengangkutan Jalan. Itulah seksyen-seksyen yang kita gunakan, sama ada siasatan dilakukan oleh pihak CID, Jabatan Siasatan Jenayah, dan satu lagi dilakukan oleh Jabatan Siasatan Trafik lah. Okey, banyak peruntukan undang-undang. Banyak peruntukan undang-undang. Itu bergantung kepada keterangan-keterangan dan juga fakta-fakta kejadian. Berdasarkan itu kita akan bawa kepada pihak Pejabat Pendakwa Raya lah. Ya, Tuan, apakah golongan wanita seringkali menjadi sasaran mudah untuk situasi buli jalan raya ini berlaku? Kalau kan berdasarkan apa fakta itu tidak semestinya seorang wanita lah. Kadang-kadang wanita tak pun ada gender boleh ni. tahan juga kalau kat jalan Ya, raya. betul. Wanita membuli kan? Saya tak boleh jawab je. Tapi masing-masing lah. Maksudnya kriteria untuk seorang pembuli tu kita tak ada satu yang tepat. Maksudnya it can be orang muda, orang yang berumur, wanita, lelaki, semua boleh jadi abusif bila berada di atas jalan raya di Malaysia ni. Dia tak ada semestinya orang muda dia adalah pembuli, lelaki tak. Dia tak begitu. Berdasarkan laporan yang diterima oleh pihak polis, apa di antara kes-kes buli yang sering dilakukan di Malaysia ini? Biasanya kes-kes buli berdasarkan kepada berpunca dari kemalangan ataupun selepas kemalangan ataupun cara pemanduan. Itu cara pemanduan satu pihak yang tidak mendatangkan puas hati kepada satu pihak yang lain. Ini adalah punca-punca kepada kejadian tidak puas hati di atas jalan raya ni yang boleh membawa kepada kita kata buli jalan raya lah. Kadang tafsiran yang satu pihak ni tidak semestinya betul. Yang kata pihak lagi satu ni tak betul memandu ni tidak semestinya betul. Tapi attitude tu kan, attitude tu, dan dia rasa dia yang tahu undang-undang jalan raya dan dia yang paling betul jalan raya, itu yang membuatkan perasaan buli lah. Ataupun diprovokasi secara tidak berhenti. Itu pun boleh mendatangkan rasa nak membuli tu. Kadang kepada pihak yang diprovok lah. Ataupun pihak yang membuli ni memprovok. Itu dua keadaan yang berbeza. Tuan, ini soalan ni kontroversi sikit. InsyaAllah.
Kalau macam kita boleh lihat di lebuh raya, di jalan-jalan ni, ramai yang suka berkonvoi lah. Ada yang nak makan lemang, ada yang nak pergi bahari raya beramai-ramai. Bila kita bercakap mengenai konvoi ni, beramai-ramai ni, kadang-kadang bila mereka ada motor di hadapan tu, disuruhnya kita ke tepi. Kalau ambulan bomba tu kita faham. Tapi untuk mereka-mereka ini, adakah ini juga dikategorikan buli? Dia bukan buli, tapi ia merupakan satu tindakan kesalahan jalan raya lah. Maksudnya mereka tidak ada otoriti untuk membuat tindakan mengalih, menggerakkan kenderaan di atas jalan raya. Maksudnya kita boleh membuat laporan? Kita boleh membuat laporan, tapi yang terbaik rakamkanlah. Itu lebih baik supaya pihak polis menilai dakwaan yang yang ditolak ke di atas jalan raya ni. Untuk kita menilai memang betul ke tindakan dia itu mendatangkan halangan ke, tidak ada otoriti mengubah laluan kenderaan di atas jalan raya ni lah. Yang penting kerjasama dan juga tolak ansur sama pengguna jalan raya adalah yang lebih diutamakan, Tuan. Ya, betul. Betul. Okey, apakah seringkali pembuli jalan raya ini dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh seperti alkohol dan dadah sewaktu kejadian buli berlaku? Dipengaruhi, saya belum ada kes lah, tapi mungkin kalau dadah dan alkohol menyebabkan kemalangan tu ada. Tapi disebabkan faktor dadah di atas jalan raya, kita belum ada kes lagi yang membuli. Kalau kita boleh lihat antara kes-kes buli di Malaysia ini, mangsa itu kadang-kadang dia terpaksa membela diri dia. Jadi berlakulah pergaduhan di atas jalan raya itu. Jadi bila berlaku pergaduhan, kadang-kadang pembuli itu yang jadi mangsa selepas itu. Jadi nasihat Tuan agar mangsa buli itu tidak pula disabitkan selepas itu. Yang terbaiknya bagi yang mangsa buli tu, kalau boleh jangan mengambil tindakan bersendirian lah. Itu juga dengan orang awam yang mungkin cuba membantu ke apa. So, elok-eloknya kita kena beritahu pihak polis lah, ataupun beredar dari tempat kejadian, melaporkan kepada pihak polis, ataupun berhubung dengan mana-mana balai polis yang berhampiran lah, ataupun autoriti. Sebab kita tak nak nanti mungkin yang nak bantu pula silap dia punya terlebih pula daripada hak untuk emosi pula terlebih. Ya, betul. Daripada hak mempertahankan diri tu, on pihak sini dia jadi berubah pula, dia boleh melakukan satu benda yang lain kepada pembuli tu. Membahayakan semua. Betul. Jadi biar ikut undang-undang, laporkan kepada pihak polis. Okey, untuk kes-kes buli yang berlaku ini, kedapatan kes, taburan kes itu lebih banyak di jalan negeri, persekutuan atau di lebuh raya tu? Saya tak ada statistik itulah antaranya. Tapi macam saya kata, di mana-mana pun boleh berlaku. Dia ada dua, yang reported dengan unreported ni. Yang tak report kadang malahlah pergi ke balai polis ke kan, takut prosedur lama, ataupun dia tak tahu hak dia tu sebagai seorang mangsa buli. So yang ni yang kita nak mereka ni tampil dan rasa selamat di atas jalan raya, dan nak mereka tahu yang pihak polis sentiasa protect hak-hak kepada pengguna-pengguna jalan raya. Nak bagi kesedaran lah, awareness kepada mereka ni. Tapi saya tak ada statistik lah mana yang lebih highway ke atas ataupun di jalan persekutuan. Penting pendidikan itu yang penting. Ya, betul. Education, awareness kan. Betul. Mungkin Tuan juga boleh beritahu kepada penonton Selamat Pagi Malaysia apa di antara susun ataupun prosedur yang perlu mereka lakukan sekiranya mereka merasakan diri mereka menjadi mangsa pembuli di jalan raya. Yang pertamanya, seberapa cepat yang boleh lah, kalau boleh walaupun dalam 24 jam, seberapa cepat yang boleh tu minta hadir ke mana-mana balai polis, buat laporan polis. Selepas membuat laporan polis, tentunya dalam proses untuk melengkapkan siasatan tu akan berjumpa dengan pegawai penyiasat. Pegawai penyiasat ni akan cuba mendapatkan seberapa banyak maklumat berkaitan dengan kejadian tersebut lah. Setakat ni pegawai penyiasat akan pergi ke tempat kejadian, dan banyak perkara yang pegawai penyiasat polis kita perlu tahu daripada mangsa buli. Jadi senang je pergi buat laporan. Kalau ada seberapa banyak keterangan yang dia ada, dia boleh sharekan dengan pegawai penyiasat kita. Itu je perkara lebih senang. Selain daripada membuat laporan polis dan sebagainya, apakah kita boleh menyuraikan mungkin salah faham itu sesama pengguna jalan raya supaya keharmonian di jalan raya itu lebih terjamin dan juga lebih terbina pada masa hadapan, Tuan? Kalau untuk berdasarkan insiden yang sedang berlaku, kalau ketika itu pembuli dan mangsa buli dikuatiri, sebab kita manusia yang berbeza kan, bila berada di atas jalan raya, pendidikan kita berbeza, latar belakang kita berbeza, kemungkinan
kita nak mencari point of coordination yang sama-sama gembira tu tak dapat, tak tercapai. Yang pembuli dia kata dia betul, cara pemanduan dia betul, undang-undang dia betul. Yang ada partis ni, yang mangsa buli pun dia mengatakan dia mungkin memandu cara yang betul, dia di keadaan yang betul. Jadi takut jika perkara-perkara tersebut tidak dapat diselesaikan di atas jalan raya lah. Dia tak sama kan, mentaliti tak sama, education tak sama. Jadi seeloknya saya nasihatkanlah pergi ke balai polis lah. Saya setuju dengan apa yang Tuan katakan tadi. Mungkin sebab kita rasa kita jadi mangsa sebab kereta belakang duduk cucuk-cucuk. Padahal kita bawa 70 km sejam. Tapi di lane sebelah kanan. Jangan kat highway bawa 40 km. Itu memanglah. Itu satu hal pula. Okey, pesanan Tuan bersempena dengan musim perayaan ini dan juga bersempena dengan ialah kenderaan yang semakin banyak di lebuh raya, jalan-jalan raya dan juga trafik yang semakin meningkat. Apa pesanan Tuan untuk berhati-hati di lebuh raya? Saya suka mengingatkan kepada semua pengguna jalan raya kita. Yang pertamanya, kita perlu, kalau untuk perjalanan jauh, kita perlu merancang perjalanan kita. Keduanya, kita perlu memastikan kita dalam keadaan kesihatan yang baik. Kalau keadaan kesihatan kita tak baik tu, kita boleh jadi pembuli lah tadi, tak cukup tidur kan. Kita dulu jadi, kita mungkin boleh aksiden, tak cukup rehat. Yang ketiganya, kita kena ada sifat bertimbang rasa semasa memandu. Sama ada mungkin kita pihak yang betul di atas jalan atau tidak betul. Jadi kita boleh bertimbang rasa, kita boleh mengurangkan kemalangan kalau kita ada sifat bertimbang rasa ke atas pengguna jalan raya yang lain. Yang keempat, memastikan kenderaan-kenderaan kita diselenggara dengan baik. Maksudnya brek, tayar semua dalam keadaan kondisi yang baik lah, untuk perjalanan jauh lah. Kan? Ataupun kalau yang dekat ni, kita pastikan kita attitude dan kesihatan kita baiklah. Cukup tidur lah, cukup rehat, cukup tidur. Yang penting road tag renew. Road tag renew. Okey, terima kasih Tuan atas pesanan tersebut. Berhati-hati di jalan raya dan juga jangan jadi pembuli di jalan raya. Sentiasalah kurangkan salah faham di jalan raya. Terima kasih kepada Assistant Commissioner Polis Tuan Sarifuddin Muhammad Saleh, Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur bersama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih.